Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. So insya-Allah di dalam siri ni, siri ke-19, ana sendiri letakkan nama dia Islam batil. Dua-dua ni kita akan tengok dalam sirah mereka ni all out. Mereka ni bekerja sungguh-sungguh. Peristiwa ni berlaku sebaik sahaja selepas daripada perjanjian Aqabah Al-Kubra ataupun perjanjian Aqabah yang kedua. Sebagai main buku, kita memang menggunakan Rahiqul Makhtum. So insya-Allah kita akan tengoklah sisi-sisi penceritaan, kemudian ana datangkan ibrah yang kita boleh ambil secara umum. Dalam satu subtopik Sofiur Rahman ni, Syekh kepada penulis buku ni dia letak satu tajuk setelah daripada penjajah Aqabah yang besar tu, iaitu apa? Ketika mana pertemuan ramai orang Islam ni, beberapa 75 orang. Maka ketika itu di hujung-hujung diceritakan dalam kitab ni, dia kata apa? Syaitan membongkar perjanjian Rasulullah. Nak ceritanya di fasa-fasa akhir berlakunya termeterai bai'ah ini, syaitan didengar dan dia cepat-cepat naik ke langit dan bagi tahu kepada orang-orang pemimpin-pemimpin Quraisy yang ketika itu didengari suaranya di pelosok penduduk Al-Akhashib, iaitu di kawasan Mekah. Ketika suaranya lantang bersuara, dia kata apa? Wahai penduduk Al-Akhashib, kamu tahu tak Muhammad dan orang-orang itu, mereka telah berjanji setia untuk nak memerangi kamu. Ini satu dialog yang kita maklum satu masa nanti boleh jadi musuh yang kita tak nampak ni bukan lagi manusia. Dalam dakwah kita menghadapi musuh daripada syaitan yang kita tahu sebenarnya kita tak nampak pun dia sentiasa mempengaruhi, tapi kita kena beriman satu benda, sebab bila benda ni ada dalam sirah, maka dia menjadi satu dalil, satu benda yang memang akan terpakai untuk sepanjang zaman kita hidup di zaman umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan tengok ibrahnya pada kekuatan soft umat Islam. Kemudian bila dia naik ke langit, dia bagi tahu macam tu, maka kata Rasulullah, nak ceritanya Rasulullah mendengar dan orang Islam ketika itu juga mendengar suara ni. Dia kata, itu dia syaitan Al-Aqabah. Demi Allah, wahai seteru Allah, sepenuh masa akan kuperangi dia ni. So ketika Rasulullah SAW berkata, sebab dia dah di hujung-hujung, maka ketika itu bersurailah ke tempat masing-masing. Apa ibrah yang boleh kita ambil? Satu, adakah kita pernah dengar di fasa Mekah berlakunya masalah ukhuwah sesama orang Islam? Ada tak ketidaksabaran sesama umat Islam ke atas umat Islam yang lain? Jawapannya tidak. Sebab itu nak ceritanya sunatullah, kita kena berada di dalam saf yang kuat, terutamanya orang Islam terlebih dahulu. Kuatkan saf ni. Sampai satu masa musuh ni dah tak ada tenaga, dah tak tahu cara nak buat macam mana, syaitan ni dia akan keluar untuk nak mempengaruhi. Sebab itu ketika mana saf ni tidak kuat, sebab itulah dia mudah untuk nak dirosakkan oleh orang-orang munafik ataupun orang-orang fasik yang berdosa yang akan mempengaruhi kata-kata dia. Saf akan diperangi oleh syaitan, kita kena beriman dengan benda tu. Yang berikutnya ukhuwah ni, hubungan sesama orang Islam kita kena kuat. Hubungan sesama orang Islam bukan antara Malaysia saja, tetapi orang yang merentas bangsa dan kaum, sebab kita ada agama. Tak kisahlah kepada orang Palestin ke, Syria ke, Rohingya ke, Singapura ke, Amerika ke, selagi mana ada orang Islam, kalau kata Yusuf Qaradawi, dia kata apa? Tanah orang Islam adalah selagi mana di situ ada umat Islam dan juga bekas tempat orang Islam. Nak ceritanya dulu negara kita Spanyol, negara kita diambil di Tel Aviv, orang Israel ambil. Itu adalah semua tenaga, itu semua adalah milik orang Islam. Sebab dia memberi ada dua definisi tanah umat Islam, iaitu selagi mana ada orang Islam, di situ adalah tanah orang Islam. Kedua, bekas umat Islam itu juga adalah tempat orang Islam. Kemudian setelah daripada pemakluman begitu, sebenarnya ada sahabat Nabi yang bersuara ketika mana Rasulullah nak segerakan dan nak tangguh majlis. Kesediaan sahabat untuk nak memerangi Quraisy ni dikatakan oleh orang yang bernama Al-Abbas bin Ubadah An-Nadlah. Dia seru kepada Rasulullah SAW. Dia kata apa? Setelah Rasulullah habis bai'ah dah bercakap tu, dia kata apa? Demi Tuhan yang mengutuskan engkau dengan kebenaran, jika Tuhan hamba nak, kan, esok ni kami ni akan serang orang kafir Quraisy dengan pedang-pedang kami.
Maka jawab baginda alaihi salam tu wassalam. Rasulullah kata apa? Kita belum lagi diperintahkan untuk nak buat macam tu. Pulanglah ke tempat masing-masing. Artinya dia orang pun pulanglah, masuk, tidur sehinggalah subuh hari. Pertama, apa yang kita boleh ambil ibrah ni, iaitu perjanjian, kata-kata itu membenarkan dengan tindakan dan amal. Orang macam Al-Abbas ni dan orang yang baru memeluk Islam ketika itu. Kemudian orang-orang yang baru je mengenali Rasulullah dan Islam, berbai'ah ketika itu. Mereka bukan di bibir-bibir macam kita yang baru habis usrah, habis daurah, kan semangat kan. Maka semangat itu sepatutnya ditunjulkan di dalam tindakan dan amal. Itulah kebenaran al-haq. Seperti mana yang dibawa oleh Al-Abbas dan orang-orang Islam ketika itu. Semangat. Kemudian bila dia semangat, adakah Rasulullah menghalang? Tidak. Semangat itu Rasulullah halakan. Rasulullah tak kata, tak boleh perang lagi, Allah tak bagi. Jangan buat benda lain. Tak. Rasulullah tak kata pun tak boleh buat benda lain. Rasulullah hanya kata apa? Arahan perintah perang belum lagi masanya. Baliklah ke tempat kamu masing-masing. Rasulullah tak menghalang untuk nak buat apa bila balik. Tapi nak cerita ni, dia orang boleh untuk nak mengambil takwil Rasulullah. Balik kita plan. Balik kita buat dakwah dekat kemah-kemah pula. Tak. Mereka ni, ibrah yang boleh kita ambil berikutnya adalah mereka taat kepada arahan yang turun kepada mereka. Iaitu siapa pun murabbi yang bercakap, dia dengar dan dia taat. Sebab tu kita tengok di dalam fasa-fasa dakwah ini, ketaatan kepada arahan itu bentuk sangat penting. Seperti mana askar mendengar arahan daripada manager dia. Manager pula. Daripada dia punya sarjan dia ke, corporal dia ke. Dia mendengar, tak tidak dia salah maklumat ataupun tidak, maka dia akan mendatangkan darurat. Seperti mana juga polis. Kalau dia tidak mengikut arahan daripada dia punya kapten dia, maka dia akan mengganggu kucalan walaupun dia adalah polis. Sama juga dalam dakwah kita perlu ada ketua dan kita perlu taat kepada ketua kerana ia adalah simbolik kepada penyatuan. Jadi Rasulullah juga sedang memberikan satu mesej kat situ. Ada masa marhalah dakwah yang kita perlu ikut. Kalau di fasa Mekah begini, di fasa Madinah perang akan berlaku. Syarat nak ada perang, dia kena ada negara Islam terlebih dahulu, kena ada tanah. Kalau tak ada tanah, tak ada negara, macam mana kita nak bergantung, nak melindungi, nak ada ekonomi sendiri, nak ada kekuatan pemerintahan sendiri, pelaksanaan undang-undang sendiri. Sebab tu syarat dalam berperang, kita kena ada tanah air negara. Kemudian subtopik berikutnya, kita ceritakan setelah daripada syaitan dia bagi pengumuman. Kemudian Rasulullah minta balik ke kemah masing-masing sehinggalah subuh. Quraisy pula. Quraisy ni bila dapat berita ni, dia buat apa? Dia tak duduk dengan senang. Dia terus mencari pemimpin Yasrib untuk nak beritahu berlaku malam tadi. Pihak musyrikin Yasrib ni pula, ketua daripada Madinah ni, dia tak tahu langsung apa yang berlaku malam tadi. Apa yang dia tahu adalah nama pakcik ni adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia bangun, dia kata apa? Kamu jangan nak tuduh Dia kata sesungguhnya semua ni palsu belaka. Tidak munasabah ni berlaku. Kalau dia berlaku, semua orang-orang Yasrib ni akan mengambil pandanganku terlebih dahulu. Maknanya dia akan beritahulah kat aku. Dia akan cerita dekat aku dulu. Aku akan tahu ni sebelum orang lain tahu. Tetapi tidak berlaku. Aku tidak tahu maklumat ni. Maka jangan kamu buat tuduhan yang palsu. Orang Islam ada tak waktu tu dengar? Jawapannya ada. Orang Islam ketika itu hanya memerhati antara satu sama lain. Tengok sebelah. Tengok sesama orang Islam lah. Bertindak diam diri. Tak seorang pun bersuara, tidak mengiyakan dan tidak menafikan. Dengan itu pihak Quraisy pun lebih cenderung untuk berpegang dengan kata-kata Abdullah bin Ubay bin Salul sebab dia ketua kepada orang Yasrib ketika itu. Dia pun pulang balik. Apa yang kita boleh belajar daripada sini adalah berlaku tak peristiwa sir dalam dakwah Nabi. Pertama berlaku ketika mana dakwah Islam di Mekah awal-awal dulu. Dan berlaku juga sebenarnya siri-siri sir kecil yang berlaku antara fasa awal di Madinah, orang-orang Madinah, tetapi berlaku ketika musim haji ini. So dia rahsia, dia tak mengiyakan, dia tak cakap, dia tak hebohkan. Ada tak dia buat dakwah pergi ke kemah-kemah? Tidak. Sebab dia tak dapat arahan macam tu. Dia dapat arahan hanyalah balik buat dakwah bila dia balik semula ke Madinah nanti. So nak ceritanya, mereka ni ada berlaku sir yang kecil sesama orang-orang Madinah. Sebenarnya
Sebab itu dakwah sir ini boleh terguna dan boleh pakai untuk di era mana-mana pada permulaan dakwah. Sebab nak menjaga tu. Seperti mana di Mekah awal-awal dakwah sir 3 tahun. Kemudian berlaku kepada orang Madinah sebenarnya sir itu untuk nak menjaga dakwah di Madinah satu masa nanti. Sebab apa? Kalau bocor ni, tak ada seorang pun yang bawa balik ke Madinah untuk nak buat dakwah. Rasulullah tak kuat. Rasulullah tak boleh nak pergi sana. Kena ada orang Madinah sendiri yang ke sana dan buat dakwah di sana. Sebab mereka adalah orang di medan tersebut. Jadi kita juga boleh relatekan dengan ibrah di fasa masing-masing ketika ini di IPT ke, di tempat kerja ke, di rumah ke, di kampung ke. Kalau di fasa awal-awal, itu juga yang kena jaga. Kemudian kita boleh tengok dakwah ini tersusun si ketidakperasan oleh musuh-musuh. So benda ini benda yang telah diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakwah perlu tersusun. Sebab apa? Sebab musuh ni memang sangat tersusun. Tapi kita kena ada mindset dalam dakwah ini. Satu masa nanti memang berlaku. Dakwah ni mula berkembang. Dakwah ini akan tersebar. Dan pasti ujian, dia akan jadi ujian yang berat dan besar lah lepas tu. Iaitu apa? Kita akan tengok lepas ini. Iaitu kes kejar-mengejar, pembunuhan, peperangan, serangan, fitnah yang lebih besar ke atas Rasulullah, keluarganya dan juga orang-orang Islam. So benda ni adalah satu mindset yang kita kena ada dalam diri kita juga. Dakwah makin mengembang, maka dia akan ada ujian lebih besar lepas tu. Sebab tu kita tidak boleh di fasa yang sama merasai buat benda yang sama je setiap hari, setiap pagi, setiap bulan, setiap tahun. Tak. Dakwah ni dia berlaku perkembangan dan akan berlaku ujian yang lain-lain. Dan dia pasti lebih besar. Akhirnya, maklumat bocor ke tidak? Jawapannya bocor. Berita tentang mereka buat bai'ah malam tadi telah tersebar dan orang Quraisy pun mengesahkan memang berlaku benda tu. Di dalam kitab tidak diceritakan dalam buku Rahikul Maktum. Di dalam Ibn Ishaq, kitab Ibn Ishaq dengan Ibn Hisham dia sebut di sana. Tapi lebih baiklah untuk kita nak ambil pendekatan maklumat pun telah bocor, yang pasti adalah memang itu yang nombor satu dibawa oleh syaitan. So benda tu memang dah tersebar. So bila benda ni tersebar, nak ceritanya macam kita di media hari ni. Bila satu orang tu, orang akan korek sejarah hidup dia, dia akan cari maklumat semua benda tu kan. Akhirnya dapat dan tersebar. Boleh jadi fitnah-fitnah yang mereka buat akhirnya dibongkar kan. Jadi daripada fitnah, orang pun mengiyakan. So benda tu boleh diguna pakai di medan kita pun sekarang ni, di media-media orang viralkan benda tu. So nak ceritanya, kita kena ada mindset sahaja bahawa dakwah ini pasti akan sampai kepada orang dan pasti akan ada ujian bila sampai kepada pendengar-pendengarnya. So Quraisy akhirnya dia burulah orang-orang Yasrib yang telah memasuki Islam, dan lebih kita nampak dekat situ ada benda yang sampai mereka tahu siapa yang ada malam tadi, siapa yang tidak terlibat. Antaranya ketika pemburuan tersebut diceritakan dalam buku sirah, yang dapat ditangkap adalah dua orang, iaitu Sa'id bin Ubadah dengan Al-Munzir bin Amru. Sedangkan tidak diceritakan dalam sirah ada tak berlaku kejar-mengejar pada orang kafir Quraisy ataupun kafir orang-orang di Yasrib yang lain yang bukan Islam. Tidak diceritakan. Maknanya kita maklum bahawa maklumat tentang orang telah sampai kepada mereka. Dengan cepat mereka buat kerja. Boleh tahu siapa yang terlibat malam tadi. So nak ceritanya, kalau Islam tu saya sebut di bawah hari ini, tajuk kita adalah Al-Haq, Islam itu kena all out. Sebab jahiliyah ini dan orang kafir ini all out dalam nak menggagalkan dakwah orang Islam. Seperti mana orang kafir Quraisy yang mereka hanya berbincang beberapa ketika, dapat spesifik orang yang memang sah dia ada dalam perjanjian Aqabah tersebut, perjanjian Aqabah Kubra tersebut. Jadi ketika penangkapan tersebut, Al-Munzir bin Amru berjaya selamatkan diri. Sa'ad bin Ubadah tidak sempat kena tangkap. Jadi bila kena tangkap, dia kena ikat dan dia kena heret sampailah ke Mekah. Nak ceritanya diheret tu macam mana dia ni diheret tetapi dia boleh menjaga lagi rahsia, sebab orang-orang ketika mana dia ditangkap tiada satu pun yang keluar daripada mulut dia pembocoran maklumat. Sedangkan tarbiyah dekat dia baru je sejenak, baru je sekejap. Ini siapa? Ini orang yang baru je dapat tarbiyah. Sebab tu untuk kita yang dah ikut tarbiyah beberapa ketika ni, kena lebih kuat lah iman dia kan. Lebih mantap insyaAllah. Jadi bila sampai ke Mekah, apa yang berlaku?
Sebelum ni saya pernah sebut nama seorang bernama Al-Mut'am bin Adi. Al-Mut'am bin Adi dia ni, dia ada hubungan dengan Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah dengan beliau ada perniagaan. Dan inilah kafilah yang telah menyelamat, memberikan perlindungan ketika mana mereka ini ataupun rombongan daripada Al-Mut'am pergi ke Yasrib. Kafilah yang diketuai oleh Sa'ad bin Ubadah ni akan menjaga mereka. Nanti kita akan tengok Sa'ad bin Ubadah ni siapa ketika mana di Madinah. Dia ni orang yang kuat, terpercaya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain daripada Sa'ad bin Rabi' dan Sa'ad bin Ubadah. Dua orang ini orang yang selalu bersama dengan Rasulullah sepanjang orang-orang di Madinah, iaitu orang Ansar yang duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Al-Mut'am dengan seorang lagi, Al-Haris bin Harb bin Umayyah, dua orang ini telah memberikan pembebasan, longgarkan tangan ikatan ni dan bebaskan. Jangan. Hebat kan? Al-Mut'am kita dah cerita dah sebelum ni. Al-Mut'am inilah juga adalah orang yang telah memberi perlindungan ketika mana Rasulullah SAW masuk semula ke Mekah setelah daripada berdakwah di Taif yang tidak dapat hasil ketika itu lagi. Jadi nak ceritanya, ibrah yang boleh kita ambil, pertama, bila memberi ni akan ada orang yang membantu. Al-Mut'am ketika itu belum Islam, Al-Haris bin Harb bin Umayyah belum Islam. Tetapi mereka ini membantu kerana ada terhutang budi dengan Sa'ad bin Ubadah. Sebab tu kerja kita hari ini, buatlah. Nak buat dakwah, buat kebajikan itu juga adalah sebahagian daripada dakwah. Tetapi kita faham itu adalah syahadatul haq qauliyah. Tapi tak apalah, daripada kita memang pun hidup ni kita kena buat pun dengan kejiranan, dengan tempat rakan sekerja, kawan sekelas. Teruslah memberi, terus bagi sedekah ke, bantu apa yang dia perlukan ke, percayalah di situ adalah Allah sedang membina fitrah, iaitu apa? Manusiawi itu, common sense, rasa empati dan simpati. Dia belum lagi Islam tetapi nak membantu. Mereka masih kafir, kita tengok, tetapi mereka bantu atas dasar bisnes dengan ekonomi. Tak apa, tak ada masalah. Tapi nak ceritanya dia melindungi itu. Sebab kan atas apa yang dibuat dan diberi oleh Sa'ad bin Ubadah. Sebab itu orang dakwah ni sebenarnya orang yang paling untung. Bila dia banyak bantu, dia akan dapat kebaikan yang besar. Seperti manalah kita tengok hari ini kan. Kalaulah Rasulullah itu orang yang Al-Amin, Rasul baik sangat, dia tetap ada musuh. Abu Jahal, Abu Lahab, orang yang tak suka dengan apa yang dibawa. Tetapi ada juga, kalau kita tengok hari ni, orang yang buat dakwah tu kat mana-mana. Misalnya, Ustaz Abid Liu. Dia buat dakwah. Kalau kita tengok dia memberi, membantu, dia mendoakan siapa sajalah apa yang diviralkan tu. Ramai orang yang terkesan dan orang memberikan sumbangan. Nak ceritanya, bila memberi, dia pasti akan dapat kebaikan yang besar. Namun tidak dinafikan. Ada juga orang yang cemburu. Ada orang yang juga tidak suka. Tetapi itu adalah sunatullah dalam dakwah seperti mana yang berlaku ke atas Rasulullah SAW, orang yang paling al-amin, orang yang paling hebat. Tetapi ada sahaja orang yang tidak suka dengan baginda Rasulullah SAW. Tapi nak ceritanya, kalaulah orang kafir itu ada simpati. Apatah lagi orang Islam. Orang Islam ni dia pasti akan ada dasar ukhuwah, memaafkan. Seperti mana kita maklum, seperti ketika mana orang-orang ini ditangkap, iaitu siapa? Sa'ad bin Ubadah ditangkap, kemudian dia dibebaskan oleh Al-Mut'am, dia pun dibawalah pulang. Ketika nak dibawa pulang semula, dihantar kepada kafilah orang-orang Yathrib, mereka ni ada tak berlaku peperangan? Sebab Abdullah bin Ubay bin Salul ni ketua dekat Madinah ni orang yang kuat. Dia ada kekuatan. Khazraj ni ada hubungan yang baik dengan Yahudi. Yahudi ni siapa? Orang yang memang supply senjata. Boleh saja berlaku peperangan yang besar antara orang-orang daripada Madinah, iaitu Khazraj, untuk nak berperang dengan orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Tetapi kita boleh tengok, bila sampai sahaja di sana, nak ceritanya bila Sa'ad nak dibawa pulang semula, orang kafir Quraisy sebenarnya takut sebab dia telah mencederakan Sa'ad bin Ubaidah dan dengan terseret. Itu pertama. Kedua, kita maklum tadi Al-Munzir bebas. Al-Munzir ini orang yang berjaya lari ketika mana nak dikejar oleh kafir Quraisy. Boleh saja dia nak buka cerita kepada Abdullah bin Ubay bin Salul dengan orang-orang di Madinah untuk nak buat persiapan serang. Tetapi Al-Munzir tidak buka cerita. Kenapa? Kerana dia telah sampaikan maklumat terlebih dahulu kepada orang Islam.
Kita panggil lah orang Islam yang ada 74 ketika itu, seorang dah kena tangkap kan, Sa'ad bin Ubadah. 74 ini dah sampai maklumat kepada dia, mereka ni senyap kan, berbincang, dan akhirnya bila sampai je Sa'ad bin Ubadah, mereka terima dengan baik tanpa cakap apa-apa. Kenapa? Kerana di situ mereka belajar itu adalah dakwah yang mereka sedang buat. Tak nak berperang sehingga kan memberikan kesan kepada orang-orang kafir Quraisy. Iaitu apa? Mereka ni senyap ke? Biarkan sahaja Sa'ad bin Ubadah, dan bila pulang dalam keadaan baik. Itulah dakwah yang dibuat oleh Islam. Islam menjaga dasar ukhuwah sesama orang Islam. Dan bila fikir dakwah dan bila fikir ukhuwah dan Islam, mereka berfikir tentang dakwah, iaitu tak nak buat apa-apa dulu. Sebab itu yang Rasulullah pesan, balik jangan berperang. Mereka pegang benda tu. Kalaulah hari ini kita sampaikan kepada orang kafir, maka mereka akan berlaku peperangan. Seperti mana Abdullah bin Ubay bin Salul boleh saja nak berperang ke atas orang-orang Mekah. Kedua kita boleh tengok di sini adalah kesan tarbiyah Rasulullah SAW. Pertemuan yang sejenak, yang singkat, didikan yang berterusan daripada murabbi iaitu Muaz bin Jabal dan 12 orang yang lain, dan orang yang lebih awal tu lah sampai kan 12 orang, 11 orang ketika mana penjajah Aqabah pertama. Nak ceritanya kesan tarbiyah yang berjaya ke atas mereka ini. Orang Islam berfikir tentang dakwah, dan kesan tarbiyah bila mereka boleh memaafkan dan sabar. Dan kita telah masuk insya-Allah pada hari ini, dan kita akan sambunglah pada sesi akan datang, dan tak pastilah akan datang ni adakah nak diteruskan ataupun tidak, dia bergantung kepada kekuatan masing-masing lah insya-Allah kan. Kita tengok di fasa kumpulan sulung berhijrah ni, setelah habis perjanjian Aqabah, mereka pulang balik ke Madinah, maka Rasulullah SAW mengisytiharkan ke atas orang Islam untuk nak pergilah watan baru, pergilah ke negara yang baru. Rasulullah membenarkan umat Islam. Ketika ini kita faham bahawa dakwah ini sifatnya perlu berfikir. Seperti mana kita di fasa PKP sekarang kan, macam mana kita nak buat? Adakah kita hanya duduk di rumah diam, hanya usrah pakai Skype, Webex, Zoom, itu saja tanpa ada perkembangan dakwah? Tidak buat dakwah apa-apa. Tidak. Dakwah tetap kena boleh berjalan. Kena ada orang berfikir seperti mana murabbi berfikir. Seperti mana Rasulullah SAW berfikir. Mutarabbi pula, bayangkan semua sahabat Nabi ni, mereka ni tidak menjangkakan apa-apa. Tak tahu pun di hadapan ni apa yang bakal berlaku. Orang Mekah yang tidak pernah sebahagian besarnya sampai ke Madinah, yang dah biasa kepada perniagaan, yang pergi ke Syam akan lalu ke Madinah, itu tak ada masalah. Tetapi orang yang majoriti mereka ni tak pasti pun, tak pernah tahu pun macam mana apa yang akan bakal berlaku. Dan semua orang ketika ini bukan bawa perniagaan. Maknanya semua orang tak tahu apa risiko di hadapan mereka. Mereka hanya bawa Islam, dan mereka bawa perniagaan yang besar iaitu Islam. Apa yang mereka diajar di situ adalah mendengar arahan, ikut apa yang Rasulullah kata, dan mereka taat dan tawakal. Apa yang pasti, mereka ada Allah. Mereka pergi ketika mana Rasulullah tiada. Bayangkan hijrah ini, Rasulullah tiada bersama dengan mereka. Rasulullah hijrah kemudian bersama dengan Abu Bakar. Tetapi mereka pegang kepada orang yang berfikir ke atas mereka, iaitu Rasulullah, dan bergantung kepada Allah. Kita boleh tengok juga orang kafir. Orang kafir Quraisy ini juga ada tak perancangan dan berfikir? Jawapannya adalah mereka ni memang merancang dan berfikir. Mereka sudah menyangka bahawa mara bahaya. Di dalam buku Rahikul Maktum disebut macam ni. Di dalam satu subtopik kecil, bawah perenggan tu dia kata apa? Mereka telah menyangka mara bahaya yang akan menggugat mereka. Nak ceritanya orang kafir juga berfikir dan merancang. So mereka ni all out untuk nak menghalang orang Islam. Dan Rasulullah SAW mengajarkan kita ke dalam sirah ini adalah Rasulullah berfikir. Sahabat Nabi berkorban, meninggalkan semua benda. Maka kita faham ini adalah kerja Islam juga yang kena all out. Al-Haq all out, batil juga akan all out. Maka ibrah yang kita boleh belajar adalah orang Islam berkorban habis-habisan kan. Ketika mana Nabi hijrah, mereka tinggalkan segala-galanya. Mereka all out habis-habisan. Orang kafir pula, habis-habisan masa mereka ni berfikir dan nak halang dakwah. Mereka mana dapat apa-apa, mereka rugi je. Tetapi inilah sunatullah. Sebab itulah orang kafir ni sentiasa all out berfikir nak halang Islam. Sedangkan orang Islam mengambil benda yang ringan, dan ada orang Islam yang tidak lagi hidup dengan dakwah. Hanya hidup dengan perut dan makan sendiri, penat dengan hari-hari kehidupan sendiri. Itulah orang Islam. Orang kafir ni sentiasa all out berfikir nak halang Islam. Sedangkan orang Islam mengambil benda yang ringan, dan ada orang Islam yang tidak lagi hidup dengan dakwah. Hanya hidup dengan perut dan makan sendiri, penat dengan hari-hari kehidupan sendiri. Itulah orang Islam.
tanpa memberikan hak kepada Islam. Maka kita faham ia adalah sunnatullah. Al-haq dengan batil ni saling berperang. Cuma yang mana satu yang all out, maka dia akan dapat kemenangan dari sudut fizikal saja. Tetapi kalau Islam tu memang all out walaupun sedikit, maka Nasrullah akan datang. Bantuan Allah akan datang. Wallahu a'lam bisawab. InsyaAllah itu untuk hari ini berlakunya permulaan untuk nak hijrah, dan kita akan sambung berdasarkan permintaan lah Ana rasa kan, sebab musim Ramadan ni banyak sangat ta'lim yang telah dijalankan. Namun kalau dapat diteruskan, pada Ana dapat kebaikan lah untuk Ana sendiri, sebab nak habiskan ni Ana rasa manfaat yang besar lah untuk Ana sendiri, dapat belajar, dapat kongsi. Dan untuk antum lah yang mendengar ni, mudah-mudahan kalau ada benda yang baik, Alhamdulillah, dapat maklumat yang baru, Alhamdulillah. Cuma mungkin kita kena effort lah kot, kena bincang sesama usrah mat masing-masing ke, katibah mat masing-masing ke. Untuk kita ada ramai dalam grup ta'lim ikhwah ni, tetapi dia tidak berapa nak aktif bila ada siri-siri ta'lim. Rugi pula kan bila berjalan ya. Wallahu a'lam bisawab. InsyaAllah kita bertemu pada siri yang akan datang. Jika Allah izinkan, kita akan tengok hijrah para sahabat Nabi, berlakunya penghijrahan. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.